Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allatan halul bil uqadatan fad bil qurab atukda bihil khawaij wa tunna li barab khusnul khatim wa isasqal amamil karim wa ala alihi washabi fi kulli lamhati wa nafasin badal kulli ma'lum lak. Allahumma annal haqqa haqqa warzuqna tiba'an batilan batila warzuqna tinabah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala yang mana dengan limpah dan kurnianya kita masih diberikan Allah Ta'ala nikmat yang sebesar-besarnya nikmat, yang nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga kan hari ini malam yang ke-16 dah dalam bulan Ramadan, Allah masih pilih lagi kita, bimbing dan pimpin kita untuk sama-sama kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberkati dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang saya hormati Datuk yang turut hadir hari ini, Datuk Gani bin Fati, ada turut hadir kepada kita tadi, juga YB dan Nazir Lama semua, Tuan Imam kita, dan Bilal kita, yang seterusnya ahli jawatan kuasa muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan. Ala kulli halnya Allah Ta'ala panjangkan umur kita sampai malam yang ke-16. Malam ni dah kunut ya. Malam ni dah kunut. Tapi kalau tuan-tuan di Mekah daripada malam yang pertama, malam pertama dah kunut. Sebab saya malam pertama ada di sana bersama dengan imam yang hari pertama, Abdul Rahman Sudais. Baca kunut lebih panjang daripada solat tarawihnya. InsyaAllah tuan-tuan muslimin dan muslimat, malam ni kita dah baca kunut. Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih panjangkan umur kita insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tanpa membuang masa lagi tuan-tuan, malam Ramadan yang ke-16 ni saya nak ajak kongsi sedikit kepada tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, untuk sama-sama kita berkongsi sedikit, jadikan ibrah dan pengajaran selepas Ramadan nanti insyaAllah tuan-tuan. Apa kata Dr. Syihabuddin tuan-tuan? Dia mengarang sebuah kitab muslimin dan muslimat sekalian yang tajuk dia Hidup Bertuhankan Allah. Tujuan dan maklumatnya Allah Ta'ala turunkan Ramadan ini ada beberapa tujuan dan maklumat. Agak-agak dapat ke tak dapat kita. Kita dapat ke tak dapat selepas Ramadannya. Disebabkan apa? Dia kata ada beberapa keutamaan tujuan dia yang Allah Ta'ala turunkan puasa pada bulan Ramadan ini. Yang pertama apa katanya? Tuan-tuan, yang pertama untuk mengajar manusia untuk lebih sabar. Tengok, sabar tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, cukup elok dah. Bila Allah Ta'ala turunkan Ramadan, tengok, sabar. Nak makan tadi, ada yang tak dapat lauk, ada yang tak dapat lauk. Semua dapat lauk tak? Semua dapat lauk. Saya tengok, ada ikan besar, ada ayam, semua dapat. Dalam masa yang sama, tuan-tuan, nak ceritanya tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, bila Allah Ta'ala turunkan Ramadan ini untuk mendidik insan manusia menjadi orang yang sabar. Sabar menunggu 13 jam tuan-tuan. Itu pasal kita dididik, ditarbiyah supaya menjadi orang yang sabar. Sabar seperti mana 11 bulan besok, sabar seperti mana bulan Ramadan. Dan seperti mana bulan Ramadan. Sabarnya di dalam bulan Ramadan, tengok. Bak makan dan minum dah memang pasti. Dari segi nafsu, untuk kita marah dan seumpamanya, membeli dan membeli belahnya dan seumpamanya. Kata Dr. Syihabuddin, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, untuk apa? Mendidik manusia supaya lebih bersabar. Tuan-tuan, saya nak buat ringkas-ringkas saja ni. Ada nak bunti awal. InsyaAllah tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Alhamdulillah ala kulli halnya Allah Ta'ala temukan kita di dalam bulan Ramadan ini untuk sama-sama kita sedikit berkongsi ilmu. Baik, yang kedua, kata pengarang kitab tadi yang saya sebut, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian,
Tujuan Allah Ta'ala turunkan bulan Ramadan ini yang kedua katanya muslimin dan muslimat sekalian untuk apa? Untuk melahirkan yakni keinsafan sebagai hamba kita. Supaya insaf. Tengok bulan Ramadan ramai yang insaf. Datang awal bulan Ramadan kita tengok nanti. Kita tengok nanti sebelum Isyak lagi ramai dah datang tunggu sebelum azan. Betul tak? Allah Ta'ala turunkan Ramadan, jadikan Ramadan ini untuk mendidik hamba supaya jadi mereka itu jadi insaf. Kita jadi insaf. Dah. Belum azan lagi dah tunggu dah. Bilal belum masuk ke bilik lagi dah penuh dah. Kita tengok nanti. Dah, tengok bila Ramadan datang macam ni. Untuk apa? Kata Dr. Syihabuddin tadi, untuk mendidik manusia supaya menjadi hamba yang sentiasa dirinya jadi yang insaf, dekat dan hampir kepada Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insaf dengan membaca Qurannya, insaf dengan menutup auratnya, insaf tidak menipu orang, insaf tidak berkata yang keji dan kotor, sombong dan seumpamanya. Insaf. Dan insaf dia tidak melakukan perkara-perkara yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan Ramadan Allah Taala turunkan kepada kita. Dan itu pasal 29 hari ataupun 30 hari kita hari ini diterbiah di dalam bulan Ramadan tadi. Tujuannya apabila lepas Ramadan nanti dapat apa? Dapat kita untuk melahirkan insan seperti mana yang telah dididik dalam bulan Ramadan. Kata Dr. Syihabuddin, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tujuannya Allah Ta'ala turunkan Ramadan. Yang ketiga dikata untuk menjauhkan diri daripada maksiat. Ramai orang dah tutup. Dah ada yang buka nightclub apa semua tutup. Dah tutup kedai-kedai. Menjauhkan diri manusia tadi daripada segala maksiat. Dah tuan-tuan, nak buat maksiat kata Ramadan. Nak mengumpat kata Ramadan. Dah nak berkata keji kata Ramadan. Dan menjauhkan diri insan tadi daripada melakukan perkara maksiat. Itu tujuannya Allah Ta'ala turunkan Ramadan. Jadikan bulan Ramadan ni supaya apa? 11 bulan yang akan datang besok tidak akan melakukan perkara macam tu. Itu pasal diterbiahnya dalam bulan Ramadan ini sebenarnya untuk membawa diri kita ke 11 bulan yang akan datang. Bukan saja kita hanya berpuasa bulan Ramadan. Hanya sekedar kita berpuasa menahan lapar dan dahaga selama 13 jam. Dah. Tujuannya mendidik kita tuan-tuan agar apa? Agar lepas Ramadan besok benar-benar dan betul-betul kita dapat sijil yang dikatakan sijil takwa. Dah. Yang pertama kata ulama tuan-tuan, supaya kita terus takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dah diterbiah selama sebulan di dalam bulan Ramadan. Qaf, yakni supaya kita menjadi orang yang qanaah. Wa, yang ketiga tuan-tuan, supaya seterusnya apabila dapat kita terbiah Ramadan menjadi orang yang wara'. Alif, yang kedepannya tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, supaya menjadi orang yang terus istiqamah. Ia yang terakhir, agar yakin apa yang Allah Ta'ala Subhanahu wa ta'ala turunkan. Dengan janji-janjinya, innaka la tukhliful mi'ad. Janji Allah tidak pernah mungkir. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ringkas-ringkas tuan-tuan. Tujuan Allah Subhanahu wa taala turunkan Ramadan untuk apa? Yang seterusnya, yang keempat, untuk menjadikan seorang itu menjadi hamba yang disiplin. Tengok Ramadan disiplin tuan-tuan. Subuh belum masa lagi dah kumpul dah kita. Maghrib apatah lagi. Tak ada seorang pun maghrib tak disiplin masa. Cuba tengok. Ada yang tak disiplin masa? Ada maghrib? Tak ada, semua tunggu. Kan cantik tu. Itu pasal tarbiyah Ramadan tadi ni, yang dah 15 hari kita dah puasa malam ni, malam ke-16. Tuan-tuan, untuk menjadi orang disiplin. Disiplin macam mana? Lepas Ramadan besok kita tunggu waktu salat maghrib. Kita menunggu dah. Seperti mana bulan Ramadan.
Tengok tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan Ramadan ini untuk menjadi apa? Menjadi hamba yang terus disiplin. Tak ada seorang pun tak menunggu azan. Cuba cari tanya. Adakah yang tak menunggu azan maghrib tadi? Ada Ji? Haji tunggu tak azan maghrib? Semua tunggu azan maghrib. Itu tujuan Allah Ta'ala turunkan Ramadan. Jadikan Ramadan. Untuk apa? Menjadi hamba yang disiplin. Allah Rabbi, tuan-tuan muslimin dan muslimat mas sekalian. Itu pasal saya ingat kata-kata Dr. Ali Sabuni. Tuan-tuan, masa tu ceramah dia di TDDI yang dibawa oleh Ustaz Nazmi Karim ketika itu tuan-tuan, katanya. Ketika itu malam tu dia, tuan-tuan, malam yang ke-13 Ramadan, dia ceramah di Sa'alam. Ingat saya apa yang dia sebut, dia kata kun Rabbaniun. Dia kata, jadilah kamu hamba kepada Tuhan kamu. Jadilah kamu hamba kepada Allah. Jadi hamba kepada Tuhan, jadi hamba kepada Allah Ta'ala. Dia kata selagi kita hidup, selagi hidup ni bukan bini, kita hamba Allah. Maknanya taat dan patuh, tunduk. Apa yang diperintah, dibuat, yang ditinggal, dilarang. Itu yang dikatakan, tuan-tuan, disuruh kita taat kepada Allah Ta'ala. Jadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wala takun Ramadaniun. Dan jangan kamu jadi hamba kepada Ramadan. Katanya tuan-tuan. Ramai yang jadi hamba kepada Ramadan, tuan-tuan. Di Ramadan saja datang. Itu hamba Ramadan. Lepas Ramadan dia tak datang. Apa yang disebut oleh Dr. Syahabuddin tadi? Allah Ta'ala turunkan Ramadan ini untuk jadi hamba yang disiplin. Disiplin macam mana saya sebut dah tadi. Tak ada seorang pun umat Islam tak menunggu waktu azan maghrib. Saya dah sebut tadi. Kan disiplin tu. Macam itulah untuk yang seterusnya. Itu pasal katanya tadi, jadilah hamba kepada Allah, jangan jadi hamba kepada Ramadan. Kalau kamu hamba Allah, kamu akan berterusan kamu lakukan ibadat bulan Ramadan kamu sampai akhir hayat. Tengok tuan-tuan, Datuk orang besar Kelang ni. Siapa tak kenal dia? Mungkin saya jumpa dia ni beribu kali dah. Jumpanya di mana? Tuan-tuan boleh agak jumpa di mana Datuk? Saya setiap jumpa di seluruh masjid di Selangor ni, Kelang ni. Jumpa dia beribu kali dah. Jumpanya di tempat baik. Jumpanya di tempat baik ni Datuk Gani ni. Saya puji. Nak ceritanya macam tu. Jumpanya bukan di tempat-tempat yang tak baik, di masjid seluruh Kelang ni. Beribu kali kita jumpa. Nak ceritanya macam tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Itu pasal tadi dijadikan Allah Ta'ala Ramadan ini untuk menjadi hamba yang terus jadi disiplin. Mentaati perintahnya. Kalau lepas Ramadan tak disiplin, maknanya tuan-tuan tak dapat sijil takwa tadi. Tak dapat sijil takwa. Tuan-tuan, itu pasal tujuan dan maklumat kita Allah Ta'ala turunkan Ramadan ni, apabila habis Ramadan menjadi hamba yang bertakwa. Muslimin dan muslimat dan rahmat sekalian, kata Dr. Syahabuddin tadi tuan-tuan, yang kelima, tujuan Allah Ta'ala turunkan Ramadan itu untuk mengawal hati dan jiwa. Dikawal hati daripada berprasangka buruk. Menghawal jiwa kita supaya tidak membeli belah dengan cara pembaziran. Membazir yang ada yang banyak. Makan dan minum dengan cara pembaziran, kita buang dan seumpamanya. Untuk mengawal diri dan jiwa kita bila bulan Ramadan. Sepatutnya bila bulan Ramadan datang semakin jimat. Ini semakin berlebih-lebihan. Sepatutnya semakin jimat kita. Ini dah terkadang membeli belah sampai tak termakan-makan. Kawal jiwa dan diri kita. Itu gunanya Allah Ta'ala turunkan Ramadan. Yang keenam, ringkas-ringkas. Tuan-tuan, lepas ni 5 minit lagi saya berhenti. InsyaAllah, tuan-tuan minta maaf banyak-banyak. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, selepas Isyak ada satu program lagi untuk tuan-tuan jemputan yang seterusnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian,
Mudah-mudahan perjumpaan kita nanti diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa kata Dr. Syihabuddin tujuan Allah Taala turunkan Ramadan ini, tuan-tuan? Yang keenam terkata untuk menerbitkan sifat amanah. Amanahnya bila bulan Ramadan. Panskat tak ada warna merah. Ramadan tak boleh tipu. Ada. Lepas Ramadan nak tipu ke? Tak boleh juga tipu. Sebab apa? Dah dapat tarbiyah Ramadan. Dah dapat tarbiyah Ramadan. Dalam Ramadan yang muslimat tutup aurat pergi kedai Aceh. Sini semua kedai Aceh. Betul? Betul tak bang? Kedai Aceh belakang mana-mana sini. Meru ni khususnya. Semua yang tepi jalan tu mau kedai Aceh. Tabik kita tuan-tuan. Cina kalau ada kat sebelah dia, Cina pun tutup. Sungguh hebat persatuan. Musliman nak pergi kedai Aceh. Dalam bulan Ramadan kata nak kena lengan panjang, nak kena pakai stokin, betul tak? Lepas Ramadan dah tak pakai stokin, pakai t-shirt lengan pendek lagi. Ni tuan-tuan, itu Allah Ta'ala turunkan Ramadan, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, untuk menjadi orang yang amanah. Amanah macam mana? Suami kata, yang jangan keluar rumah tanpa pengetahuan abang. Kalau nak keluar, telefon abang, bagi tahu abang. Ya bang, lagi lebih-lebih Ramadan. Lepas Ramadan dibedal juga. Maknanya Ramadannya tak dapat apa. Tuan-tuan, kata Dr. Syihabuddin, muslimin dan muslimat sekalian. Yang ketujuh, ringkas-ringkas muslimin dan muslimat sekalian, Allah Ta'ala turunkan Ramadan tujuannya itu apa? Untuk mengajar manusia jadi sehat. Tengok, as-saumu tasihu. Orang yang puasa ni sehat. Puasalah tuan-tuan lepas Ramadan ni. Jangan berhenti sehari je. Berhenti hari raya yang pertama tu haram puasa. Berhenti, stop. Makanlah ketupat rendang. Lepas tu sambung raya keduanya. Sambung pula Isnin Kamisnya. InsyaAllah sihat. InsyaAllah sihat. Tuan-tuan, ada seorang datuk umur 89 duduk di taman saya. Datuk Aziz Andi Acuk, bekas Majlis Patua Kebangsaan. Datuk Gani kenal dia insyaAllah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, sejarah hidupnya memang kalau Isnin Kamis ni tak pernah tinggal. Umur 89 tuan-tuan, mandu ke mana-mana steady. Kuping telinganya steady lagi. Matanya tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian steady lagi semua. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, betul. Disebabkan apa? Puasa. Baik, yang seterusnya. Yang ke-9, yang ke-8 tuan-tuan, apa tujuan Allah Ta'ala turunkan Ramadan ini? Untuk mengurangkan sifat malas. InsyaAllah tak malas kalau bulan Ramadan. Semakin rajin. Tahun lepas baru sapu cat. Ini raya dalam puasa pun sapu cat rumah kita juga. Langsir pun belum kotor lagi, dah kita tukar balik. Sebab apa? Rajin. Terlalu rajin untuk mengurangkan sifat malas. Yang ke-9 tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, Allah Ta'ala turunkan Ramadan ini untuk apa? Untuk menghubungkan silaturahim. Tengok, kita panggil anak yatim tadi. Makan bersama, kita bagi makan. Kita panggil YB. Tuan-tuan, YB Pak Razi tadi, dia kawan saya daripada Bujang dulu. Kawan daripada Bujang. Tak tahu sekarang dia nak kawankan saya. Nak kawan saya peluk kat sini. Lama tak jumpa tuan-tuan. Daripada Bujang dulu. Masa dia kat Perak lagi dulu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, jumpa kat sini. Datuk pun jumpa kat sini. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, untuk mengeratkan hubungan silaturahmi kita. Yang terakhir, yang ke-10 tuan-tuan, Allah Ta'ala turunkan Ramadan ini untuk meraih banyak pahala kebajikan. Tuan-tuan, ingat pesanan apa yang dipesankan oleh pengarang kitab yang saya baca tuan-tuan. Pesanan terakhir dia kata, bila Ramadan ini tuan-tuan jangan tinggal baca Quran, jangan tinggal solat malam, tuan-tuan jangan tinggal kita bersedekah, tuan-tuan. Yang terakhir saya sebut, jangan tinggal berjemaah solat witir bersama dengan imam. InsyaAllah akan terikat sangkut sampai akhir hayat kita. Tapi kalau 8 nanti terus balik kita tak ikut witir, kebiasaannya macam itulah. Sebab apa? Kita tak ada hubungan yang jitu bersama dengan imam,
maka kita akan terpisah segera selepas Ramadan nanti. Cuba hubungkan yang baik sampai imam habis solat witir, jangan tinggal berjemaah. Sebab witir berjemaah ini hanya ada pada bulan Ramadan, tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Berhenti setakat tu tuan-tuan, insyaAllah. Kalau tak mati kita sambung di lain kesempatan. Saya ada bawa tabung, dua tabung tuan-tuan, untuk pembelian kurma kami agihkan di masjid dan di surau. Yang satu lagi untuk mahatafiz saya. Dan tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan, saya bawa pakej umrah sebulan 2 kali saya terbang. Jadi tuan-tuan yang ingin menyertai umrah bersama dengan saya, travel yang saya bawa Ustaz Haslin Bollywood punya. Ada 3 raya besok saya terbang, baru balik hari Selasa semalam. 3 raya saya akan terbang balik. Ada 1 kekosongan lagi. Jadi kalau tuan-tuan ingin menyertai umrah bersama dengan saya, dah boleh hubungi saya. Tak tahu nombor telefon, minta dekat imam kita, ustaz kita. InsyaAllah tuan-tuan, termurah, layanan terbaik, insyaAllah. Saya yang bawa sendiri daripada Malaysia, balik sampai Malaysia, saya yang bawa. Kemudian tuan-tuan sekarang ni cukup mewah, cukup senang. Sebab dididik oleh mak dan ayah kita dulu. Mak ayah kita dulu susah, tak boleh nak menunaikan haji, tak boleh nak menunaikan umrah. Jadi kita ni sekarang ni, kita kaya-kaya yang ada duit ni, tolong badalkan umrah mak dan ayah kita, dan badalkan haji mak dan ayah kita. Badal umrah saya sendiri buat, badal haji juga tuan-tuan tahun ini saya sendiri bawa. Tuan-tuan, saya jadi petugas insyaAllah tahun ini. Jadi tuan-tuan yang ingin menyertai badal haji dan badal umrah, sila hubungi saya. Berhenti setakat itu Ustaz ya. Ana nak minta diri balik untuk pergi ke tempat lain pula, insyaAllah. Kalau tak mati kita sambung di lain kesempatan. Aku lu qali hadza astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.